أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih Fadilatul Ustaz Tuan Imam yang dimuliakan, yang dikasihi para asatizah, alim ulama. Seterusnya yang saya hormati para guru, tenaga-tenaga pengajar. Ada salah dan silap dan kurang daripada saya, berikan teguran. Dan yang saya sayangi lagi saya kasihi, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik pelajar. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, dengan izin daripada Allah Taala, Allah bagi kita duduk dalam majlis yang masya-Allah ramainya ramai. Marilah di kesempatan ini kita mulakan majlis dengan kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat, ibu bapa kita, rakan-rakan taulan kita, semuanya bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين.
Walhamdulillahirabbil alamin. Semua sihat kah? Alhamdulillah. Banyak sekolah lain-lain noh. Ma'at Tafiz, Qasidah aja ada 2 kumpulan. Oh, syok lawan sekali. Ni first time saya mai tempat semua orang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Don Daniel bin Don Biajid bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Qahar. Mesti kena hafal nama tok kita. Kalau tak ada tok kita, tak ada lah kita. Tak ada tok kita, tak ada ayah kita. Tak ada ayah kita, tak ada lah kita. Sekali lagi, nama saya Don Daniel bin Don Biajid bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Qahar. Saya berasal daripada Pulau Pinang. Di sebuah hospital saya dilahirkan, nama dia Hospital Besar Bukit Mentajam. Saya bersekolah tadika di Sekolah Tadika Masrih. Maknanya sama macam siapa-siapa yang pi pasti, siapa yang pi tadika biasa tu sama saja. Kemudian saya melanjutkan pelajaran saya di sekolah rendah. Sekolah Kebangsaan Kebun Sirih, Bukit Mentajam. Saya darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6. Sama macam semua orang yang sekolah biasa. Sebab itu saya, habang terus terang, kalau nampak adik-adik kecil yang mana dah masuk ma'had tahfiz, dah mengapai Quran, saya rasa seronok. Sebab saya mengapai Quran ketika umur saya 18 tahun. Dah tua dah baru hafal Quran. Lepas habis sekolah rendah, saya dapat keputusan UPSR saya 4A. Sebab masa saya 4A lah, tak ada 5A. Dan beza saya dengan kamu semua, tahun saya ambil periksa soalan UPSR tak bocor. Tapi tahun ni bocor. Lepas tu saya pergi sekolah menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Nibung Tebai. Dekat dengan Parit Bentak. Saya tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 sama macam anak-anak lain yang ambil sekolah menengah. Sekali lagi saya rasa bangga dan kagum kalau saya jumpa dengan anak-anak seawal usia tingkatan 1, tingkatan 2 mengapai Quran. Saya suka sangat. Betul saya abang. Saya suka sangat. Sebab saya mengapai Quran lepas saya habis SPM. Saya ambil PMR. Sekarang ni dia panggil PT3, PT3. Saya ambil PMR, habis PMR saya ambil tingkatan 4 dengan tingkatan 5. Saya berada di jurusan sains. Saya ambil mata pelajaran fizik, saya ambil mata pelajaran kimia, saya ambil mata pelajaran biologi dan saya ambil mata pelajaran matematik tambahan atau bahasa lainnya AdMat. Walaupun saya tak pernah lulus. Sebab itu hari ini, tapi apa yang jangan ingat aku bodoh sangat. Aku tak lulus masa hari-hari biasa, tapi masa SPM aku lulus, aku dapat D. Selamatlah daripada dapat F. Lepas habis sekolah menengah, sebab tu saya rasa tajuk saya hari ni, ada juga kecemerlangan pelajar. Silap lah, hampa bagi kat aku. Memang tak cemerlang budak-budak ni. Saya ingat sembang ya.
Saya lepas habis SPM, barulah saya pergi mengapai Quran di Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Masjid Negeri Pulau Pinang, yang sekarang ni nama dia Kitab. K College, I Islam, T Teknologi, AB Antarabangsa. College Islam Teknologi Antarabangsa. Sekarang lah. Tapi masa saya, dia bukan college. Dia ma'had. Maknanya semua yang ada kat situ, semua mengapai Quran. Sekarang tak. Semua yang mana pergi situ ada ambil syariah, ada ambil dia lain. Dulu, bangun tidur, mandi, mayang subuh, tunggu dah dekat masjid, nak tasmik Quran. Pukul 8 sampai pukul 10. Masuk kelas, belajar qiraat, belajar tafsir, belajar fiqh, belajar sejarah Quran, belajar sirah nabawiyah, sama macam budak-budak tahfiz. Umur 22, 21 silap. Baru saya pergi ke Mesir untuk melanjutkan pelajaran. Sampai umur saya 24, 25, baru saya balik. Sebelum tu saya nak tanya, hampa semua ni hampa mai, hampa pakai kasut ke hampa kaki ayam? Hampa punya kasut simpan elok-elok nak hujan ni. Hampa jangan buat hampa macam Tok Wali. Duk dengar ceramah kasut tak basah. Hari kalau hujan basah kasut. Jadi siapa yang tak simpan kasut, simpan dulu elok-elok. Sekali lagi bila dia hujan lagi, pergi ambil simpan elok-elok. Okey, tak payah gerak lagi, relax tu. Tak hujan lagi. Cerah hampa kalut sangat. Cuma peringatan. Baik, hari ini saya cerita, hampa dengar, hampa rasa nak ambil, hampa ambil. Hampa tak mau, mampus pergi kat hamba. Aku senang. Okey, tengok. Suatu hari Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman dalam susunan 25 orang rasul. Nabi Sulaiman nombor berapa? Tak ingat, mengarut. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman. Nombor apa? Aku dah tolong kira pun hamba tak kira juga. La ilaha illallah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun. Dah berapa dah tu? 15. Zulkifli, Daud, Sulaiman. Berapa? 18. Kena ingatlah dia Nabi kita. Salah seorang daripada Nabi yang kita wajib kena tahu. Yang ada cerita dia dalam Quran. Suatu hari Nabi Sulaiman alaihi salam, anak kepada Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud ayah dia, anak dia nama Nabi Sulaiman. Jadi kedua-dua dia mulia. Bila kata kedua-duanya mulia, suatu hari Nabi Sulaiman dia kata dekat masyarakat dia ramai. Nabi Sulaiman yang duduk dengan dia jin, setan, orang, burung, binatang lain. Semua duduk dengan dia. Nabi Daud Allah Ta'ala bagi kepada dia satu, wa alanna lahul hadid. Allah sebut dalam Quran, dan kami lembutkan besi di tangan Nabi Daud. Maknanya Nabi Daud dia nak buat besi itu senang aja. Dia buat macam dia buat roti canai. Tekan lagu tu siap baju. Dia nak buat baju besi, dia tanya saiz apa? M. Bukan, ni L. Jangan bohong. L. Dia ambil besi tu, dia kepok sikit sini, kepok sikit, siap baju. Kita tak boleh kepok besi, mana boleh, tangan kita tak kuat. Nabi Daud dia boleh buat. Yang kedua, Nabi Daud dia dapat kitab apa? Kitab apa? Zabur. Bila dapat kitab Zabur, dia kena baca kitab Zabur. Bila dia baca kitab Zabur, suara dia sedap. Bila dia baca kitab Zabur,
gunung akan baca dengan dia sekali. Burung akan terbang, berhenti, turun baca dengan dia sekali. Baca kitab Zabur dengan Nabi Daud. Kita baca Quran, burung berhenti juga tapi jatuh mati. Sebab hampa baca tak sedap. Mesti kena baca sedap-sedap. Quran mesti baca pandai. Bagus. Jadi, bila kata Nabi Sulaiman dia ada tentera dia banyak dan macam-macam, suatu hari dia kumpul semua orang. Tiba-tiba tak ada seekor, nama dia burung Hud. Hud, pandai. Burung Hud. Kalau Hud saja ada, yang tu Nabi. Nabi Hud. Kalau Hud, burung. Burung Hud, Nabi Sulaiman kata, mana burung Hud? Aku tak nampak dia. Adakah dia tak mau mai? Atau bahasa kita hari ni kita kata, adakah dia absent? Dia tak mai sekolah, absent lah. Mana burung Hud? Tengok burung Hud lambat sampai. Sampai burung Hud kata, wahai Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman. Tadi dalam perjalanan aku melintasi satu kawasan. Kawasan itu diberi nama Sana'a. Sana'a ada dekat Yaman. Di situ ada seorang ketua perempuan. Nama dia Balqis. Balqis, ketua, pengikut dia, ikut dia. Tapi dia sembah matahari. Ni matahari tak ada. Belah sana belakang. Dia sembah matahari. Tak tahulah lagu mana. Tapi dia sembah matahari. Aku nampak, kata burung Hud, perbuatan ini salah. Dan aku nampak tak ada orang lain yang buat, melainkan setan yang telah menghiaskan pada dia bagi nampak sembah matahari itu betul. Nabi Sulaiman kata, "Idhhab bi kitabi hadza." Wahai burung Hud, bawakan surat aku nak tulis kepada Balqis. Maka Nabi Sulaiman tulis surat kepada Balqis. Dia bagi kat burung Hud. Burung Hud pun terbang pergi dekat Balqis. Sampai dia lepas surat tu dekat Balqis. Masa tu Balqis duduk sorang-sorang dalam bilik dia. Dia dapat daripada burung Hud. Dia buka dalam tu, dia tulis innahu min Sulaiman. Surat ini daripada Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini tulis bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasih. Wah, pandai. Kemudian Nabi Sulaiman kata apa? Datanglah kepada aku dan masuk Islam. Datanglah kepada aku dan masuk Islam. Maka Balqis panggil menteri-menteri dia, tanya, ni macam mana ni surat kita dapat? Ini bukan orang calang-calang ni. Sebab apa? Masa dia dapat surat tu, dia dah baca, dia tanya menteri dia, dia kata nanti relax. Kita hantar dulu dekat dia hadiah. Habaq kat dia, kita baik dengan dia tapi kita tak mau masuk Islam, kita hantar hadiah dekat dia. Maka mailah beberapa orang daripada kerajaan Balqis bawa emas kepada Nabi Sulaiman. Bawa. Sampai dekat Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman pun tengok mereka. Nabi Sulaiman kata, hampa pi angkat kasut takut hujan. Ana, aku suruh hampa angkat kasut takut hujan. Nabi Sulaiman takkan kata lagu tu. Nabi angkat kasut dulu. Sehari hujan. Boh elok-elok. Hampa orang lelaki main dengan kaki ayam ke? Relax ke? Hampa pakai slipper, tak takut ano? Belagak. Tak apa, kita tunggu bagi orang perempuan settle dulu. Hampa tak payahlah pergi semua. Hampa pergi semua sikit. Tak apalah pergi. Saya kawan dia pergi ambil kasut orang lain pula lagi. Dia hilang pula. Biar asal dulu. Ambil kasut saja tau. Saya main balik. Jangan tinggal aku seorang-seorang cakap kat sini. Jadi sementara mereka pergi ambil kasut, kita sambung cerita Nabi Sulaiman. Saat hampa pergi ambil kasut ni, hampa dengar tau. Aku cakap daripada jauh. Lagi aku tanya hampa. Aku cam seorang-seorang hak keluar. Nampak macam terror kan? Aku pun tak tahu siapa keluar. Okey, sambung balik cerita. Jadi Nabi Sulaiman bila mai, siapa dia tadi?
Menteri-menteri siapa? Balqis bawa apa? Emas. Dia bawa emas mai kat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata, ni hampa semua pi balik habaq dekat Balqis. Hampa tak mau mai Islam kat aku, hampa tunggu. Aku bawa kerajaan aku semua. Tentera Nabi Sulaiman siapa dia? Tentera. Tadi rakyat ramai, tentera. Tentera Nabi Sulaiman siapa? Jin. Weh, kalau orang lawan dengan jin, macam mana nak bunuh jin bagi mati? Maknanya kalau Balqis tak mau masuk Islam, saat lagi tentera Nabi Sulaiman mai dengan jin-jin apa semua, dia sapu habis semua, habis hilang. Maka Nabi Sulaiman kata, hampa pergi balik abang kat Balqis. Emas hampa aku tak mau. Aku ada macam-macam. Macam-macam tu saat lagi last kali kita cerita apa Nabi Sulaiman ada yang kata macam-macam tu. Tapi dia kata, hampa pergi balik dulu abang kat Balqis. Kalau tak mau masuk Islam, tunggu. Saat lagi kerajaan aku sampai. Tentera dia sampai. Mereka pun balik habaq kat Balqis. Yang ni lain macam punya ni. Tentera dia saja kita tengok takut. Balqis kata tak apa. Daripada Nabi Sulaiman mai negara kita, lebih baik kita pergi jumpa Nabi Sulaiman. Masa tu Nabi Sulaiman duduk di mana? Nabi Sulaiman duduk di sebuah tempat nama dia Palestin. Apa dia nama dia? Pandai, bagus. Bila kata lagu tu, Balqis sendiri mai. Turun dengan beberapa orang yang mai dengan dia. Dia berjalan mai daripada Yaman nak turun ke Palestin. Nabi Sulaiman dapat khabar, kata Balqis dalam perjalanan. Nabi Sulaiman kumpul balik rakyat dia. Nabi Sulaiman nak tanya beberapa perkara. Yang ni hampa kena dengar elok-elok pasal dia sangkut dengan hak ni. Bukan hak muka ni. Hak ni mampu pergi kat dia. Hak ni. Ni. Kita ni kena ada dalam kita ni. Dengar elok-elok tahun sini. Bila Balqis dalam perjalanan, Nabi Sulaiman kumpul semua rakyat dia. Nabi Sulaiman tanya lagi sekali soalan. Nabi Sulaiman tanya apa? Man ya'ti arsyaha qabla an ya'tuni musliman. Surah An-Naml. Apa dia? Siapa yang boleh bawa istana Balqis? Kalaulah saya nak cerita tu, saya kata, ni masjid kita. Kita ada masjid warna kuning depan tu. Siapa boleh pergi angkat masjid tu mai letak sebelah tepi ni? Angkat tangan. Oh, dia tanya soalan lagu tu. Hak ni dekat tak apa? Hak ni Yaman angkat nak bawa letak Palestin. Yaman dalam peta duduk bawah sekali. Palestin duduk atas sekali. Jenuh nak bawa. Macam mana nak bawa? Nak angkat bangunan lagu ni macam mana nak angkat? Tak boleh punya. Tiba-tiba Nabi Sulaiman tanya rakyat dia, siapa yang boleh bawa istana Balqis mai letak sebelah dengan istana aku? Aku nak tunjuk dekat Balqis, nak tengok dia ni seorang raja yang bijak atau tidak. Makna dia kalau Balqis sampai nanti dia nak tanya Balqis ni istana hang ke tak? Kalau Balqis kata, dak aku punya ada dekat Yaman. Makna dia tak bijak, dia tak kenal istana dia mana satu. Kalau dia tengok, ni macam aku punya. Maknanya Balqis bijak. Jadi sekali lagi, Nabi Sulaiman kata apa? Siapa yang boleh bawa istana Balqis letak sebelah dengan istana aku? Mula-mula sekali yang jawab nama dia Ifrit. Qala Ifritum minal jin. Kata Ifrit daripada kalangan jin. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ifrit kata. Apa dia Ifrit kata? Wahai Nabi Sulaiman. Sebab Nabi Sulaiman dia kontrol Ifrit juga. Ifrit pun kena dengar cakap dia juga. Maka Ifrit kata, wahai Nabi Sulaiman, aku akan bawa istana Balqis sebelum kamu bangun. Sini ada dua pendapat. Dengar elok-elok. Takut hampa confuse. Dua-dua pendapat betul. Dua-dua pendapat betul. Tak salah. Satu pendapat kata apa? Ifrit kata, wahai Nabi Sulaiman, aku akan bawa istana Balqis sebelum kamu bangun daripada kursi kamu. Makna bangun daripada kursi, kita duduk, kita nak bangun. Tegak. Berapa second? Berapa minit? Bawah. Ada? Dalam 5. Cuba kira. 1, 2, kira. 5 second. Berdiri tegak. Tapi lagi satu kata,
Aku bawa istana Balqis sebelum kamu bangun daripada kursi kamu. Maknanya sebelum Nabi Sulaiman habis mesyuarat. Kalau dia mesyuarat setengah jam lah. Sejam lah. I'm afraid. Dia boleh bawa besar ni angkat daripada Yaman, mai duduk sebelah istana Nabi Sulaiman dalam masa sekejap, setengah jam ataupun 5 saat tadi tu. Sekejap. Maknanya dia terror. Hang boleh angkat batu besar mana? Cik lah. Cari hak besar sikit. Hampa yang besar jangan bersembunyi. Aku tetap nampak. Jangan. Jangan tulis belakang. Hang lah orangnya. Hang yang pakai baju putih. Hang boleh angkat batu besar mana? Tak tahu. Besar meja ni boleh angkat batu? Tak boleh lah. Timpang hang penyek. Cari orang Mumbai pula. Tudung oren. Nampak? Aku boleh nampak hang sebab hang pakai tudung oren. Orang lain semua tudung hitam. Tudung warna putih, awning warna oren. Hang lah, tengah-tengah tu. Hampa lindung dia, apa aku tak nampak dah tepi. Hang boleh angkat batu sana. Kecil lah. Kita kalau angkat meja ni, meja ni, angkat, nak bawa api letak dekat tempat kuda tepi tu. Agak-agak berapa minit? Allah, lama penat. Baru besar ni, iPad boleh angkat besar masjid ni. Lebih besar daripada masjid. Dia boleh angkat seorang dia. Daripada Yaman, dia main letak sebelah Palestin. Istana Nabi Sulaiman. Dia boleh buat, dia kata. Ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Dia kata dia bangun. Hai, sampai istana. Tiba-tiba, dengar elok-elok, dia duduk tahun sini. Tiba-tiba, kata seorang lelaki. Dia kata apa? وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ. Sadaqallahul azim. Tiba-tiba iPad baru nak buat, seorang lelaki, Asif Bulkhia nama dia. Ada nama Asif kat sini. Asif? Mana Asif? Asif, angkat tangan. Mana? Tak ada. Ada tak nama Asif? Tak ada. Tak ada Asif kat sini, tak ada. Tak mai. Ada kawan nama Asif tapi tak mai. Dia pergi angkat istana tu. Tiba-tiba seorang lelaki biasa. Ada yang kata kawan Nabi Sulaiman. Ada kata dia salah seorang menteri Nabi Sulaiman. Makna kata orang kanan Nabi Sulaiman. Makna dia orang biasa. Nama dia Asif Bulkhia. Sebahagian kata. Dia kata apa? Nabi Sulaiman, I'm afraid. Too slow. I'm afraid terlalu lambat. Hai, angkat istana daripada Yaman, mai letak sebelah dengan istana Nabi Sulaiman di Palestin dalam masa sejam. Hang kata lambat, itu dah kira cukup laju dah tu. Dia tetap kata, Nabi Sulaiman, I'm afraid terlalu lambat. Saya boleh bawa laju lagi daripada dia. Hei, laju macam mana? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku boleh bawa istana Balqis dalam sekelip? Bukan. Kalau siapa kata sekelip mata tak betul. Pasal apa? Sebab ayat dia kata ana
atika bihi, aku boleh bawa istana Balqis letak sebelah istana kamu wahai Nabi Sulaiman, qabla, sebelum kamu berkelip mata. Macam mana tu sebelum berkelip mata? Maknanya kalau kita duduk tengok tu kita baru dah sampai. Boleh faham? Dia kalau kita buat yang gaya lambat tu kan, maknanya Nabi Sulaiman baru nak sampai. Kamu boleh faham tak? Jadi tak benar tu? Jadi. Jadi tak benar tu? Jadi. Memang sampai sungguh istana Balqis sebelah dengan istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata apa? An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday. Aku bersyukur padamu wahai Allah yang telah beri nikmat pada aku dan juga ayah aku. Tengok aku punya rakyat, bukan Nabi Sulaiman. Rakyat dia saja baru boleh angkat istana sebelum mata berkedip. Oh, dahsyat. Okey. Apa pengajaran dia? Apa pengajaran dia yang kita tunjuk tang sini tadi tu? Tengok sini semua. Apa dia? Allah tak perkenalkan dekat kita Asif Bulkhiyah dengan nama dia Asif Bulkhiyah. Allah tak perkenalkan kat kita Asif Bulkhiyah dengan mengatakan berkata seorang lelaki yang kuat. Tak. Allah kata dekat kita dalam Quran, waqa lallazi indahu ilmum minal kitab, maka berkata seorang lelaki yang pandai kitab Zabur dan juga kitab Taurat. Maknanya Asif Bulkhiyah boleh lawan jin Ifrit punya kekuatan dengan sebab dia mahir dalam ilmu pengetahuan. Siapa yang malas belajar, dia tak sama dengan Ifrit. Sebaliknya lagi teruk daripada Ifrit. Siapa yang rajin belajar, terutamanya Quran, dia jadi lebih power daripada Ifrit. Allah sebut dalam Al-Quran. Siapa yang rajin menelaah ilmu, terutamanya ilmu Quran, dia akan jadi lebih power daripada sekalian makhluk yang ada. Contoh, saya teringat sebuah kisah yang diceritakan oleh guru kami, Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Dia kata ada dalam bukunya, tajuk dia Karamah Kilat, kata dia. Saya aku. Flash. Hang buat roplah bagi aku terkejut. Tak, saya nampak belakang je, takutlah sambak kita ke apa ke. Tapi tak apa, kalau aku mati ni ramai orang semayang aku ni, okey ya. Okey ya. Betul tak? Saya kata siapa? Saya cerita dulu sikit-sikit. Hari tu saya bagi kuliah dekat sebuah masjid di Pulau Pinang. Hari yang saya nak bagi kuliah macam ni lah tadi. Sebelum saya sampai, orang dah ramai dah sampai. Bila saya sampai, saya terus nak bagi kuliah. Tempat saya pergi ceramah tu, tiba-tiba ada satu jenazah. Ada satu jenazah, maknanya ada orang meninggal. Saya sampai, tu imam bisik kat saya, Ustaz Don, nanti tolong semayangkan jenazah ya. Hari ni ada jenazah. Saya kata insya-Allah. Ada kata tak, tapi yang ni jenazah budak kecil aja Ustaz Don. Oh, saya kata tak apa, boleh insya-Allah. Saya pun pilah tengok mana ayah dia. Pipi cari ayah dia ada di luar. Macam kita lah, orang semua duduk dalam masjid, ayah dia duduk luar tepi masjid. Pergi jumpa ayah dia duduk bersila lagu tu. Sedih ayah dia tu, anak dia duduk di dalam bungkusan kain kapan ada di depan dia. Kecil je. Saya kata, ini bukan ni, baby ni. Bukan budak, ni baby. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Anak tuan umur berapa? Anak dia baru umur 3 hari. Baru umur 3 hari. 1 hari kemarin, hari ni 2 hari, esok 3 hari, Allah Ta'ala ambil nyawa dia. Umur dia baru 3 hari. Tetapi Allah Ta'ala pilih dia baby tadi tu. Walaupun 3 hari duduk atas muka bumi. Disebabkan malam tu ada majlis saya ceramah. Orang mai penuh masjid. Semua orang semayang untuk baby tu. Walaupun dia hidup 3 hari atas muka bumi. Satu masjid semayang dekat dia. Kita hidup 13 tahun di atas muka bumi. Belum tentu satu masjid nak semayang dekat kita. Nampak? Allah Ta'ala muliakan budak kecil tadi tu. Saya umur 30 tahun. Belum tentu satu masjid nak semayang kat saya. Saya pun tak tahu. Tapi budak tu baru 3 hari. Dah lah tak buat dosa. Baby. 3 hari baru. Hampir beratus orang penuh masjid semayang untuk budak kecil baru 3 hari. Tengok. Sebab tu saya pesan, semua yang ada dalam majlis hari ini, dengar elok-elok pesanan ini. Apa? Jangan tak membaca buku. Jangan tak belajar. Sebab kita akan jadi sehina-hina makhluk. Sebagai contoh, seorang, siapa nama dia? Yang ini duk type ni. Nama dia apa? Allah, saya tak ingat dah. Allahumma salli alaihi wasallam. Dia sahabat Nabi. Dia sedang semayang dekat dengan sebatang pokok. Kawan dia duduk di satu kawasan tepi tu. Tengok lelaki ni sedang semayang. Bila dia tengok lelaki tu sedang semayang, ketika dia sujud, datang seekor singa. Sebab kawasan tu memang kawasan terbuka. Bukan macam kita. Kita dah ada kawasan, mungkin singa tak ada dalam ni. Mungkin harimau tak ada kawasan ni. Tapi zaman dulu, macam mungkin hampa pergi lalu kawasan atas-atas ni sikit sebelum sampai Terap ke apa ke atas sikit, ada hutan-hutan tu. Cuba semayang dalam tu tengok. Cuba try semayang tengok dalam tu. Sujud tengok apa yang nak main kat hamba. Dia sujud, sekok singa sudah keluar daripada semak, mai berjalan dekat dia. Tapi sebab dia sahabat Nabi, dia ada Quran, dia ada tawakal pada Allah, dia kuat iman dia. Hak kawan tengok ni kata, ya Allah, habis dah kawan ni sekali lagi, harimau tu mesti makan, singa ni mesti makan dia punya. Tak makan dia pun cakap dia. Macam hak bewak buat kat baby tu. Kan, ada bewak bagi sini tu, bagi sini tu, sian baby tu. Dia sujud. Singa tu mai dia kata ni habis ni ya Allah, kalau dia bangun sekali lagi ni. Dia bangun, dia duduk tahiyat akhir. Singa tu duduk sebelah dia, tak buat apa lagi. Dia bagi salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia tengok singa tu, bukan bagi salam kat singa tu, jangan silap. Sagi hamba duk pergi tiru bagi salam kat singa, Assalamualaikum, kena makan lah sekali. Dia bagi salam semayang dia tu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia tengok singa tu, dia kata apa? Hang, tolong jangan cari makan dekat sini. Pergi cari makan tempat lain. Singa tu dengar dia kata, dia mengaum. Dia mengaum. Makna dia macam dia faham apa lelaki itu cakap. Dia pun beredar daripada kawasan itu. Tu. Ni kilat betul. Aku duk buat biasa pula lagi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Gelap ni. Tak apa. Yang cerita kedua. Nama dia seorang Nabi, tapi dirahsiakan nama dia. Ujung sekali baru saya beritahu nama dia. Dia seorang Nabi, hidup di zaman pemerintahan yang ganas. Dengar saja dia kata, tuan-tuan jom kita sembah Allah. Mereka tangkap dia. Dia buat apa? Mereka humban dia masuk dalam satu penjara. Mereka lepas 2 ekor harimau dekat dia. Nabi. Sekali lagi saya sebut nama dia apa? 2 ekor harimau masuk ke dalam
sangkak seorang Nabi yang tengah duduk. Mereka tutup sangkak tu, mereka gelak. Matilah dia dengan singa tadi tu. Harimau tadi tu, 2 ekor. Esok, mereka pergi tengok apa jadi dekat Nabi tadi tu. Mereka buka pintu. Nabi tadi sedang duduk bersandar pada 2 ekor harimau tadi. Harimau tadi jadi jinak dengan dia macam macam 2 ekor kucing duduk dengan dia. Siapa nama Nabi ini? Nama Nabi ini adalah Nabi Daniel. Bukan aku harimau makan. Aku tak boleh harimau makan aku. Sebab apa? Sebab ketika Nabi Daniel wafat, terdapat di atas kepala dia ada sebuah kitab. Sebahagian kata kitab Injil, sebahagian kata kitab Taurat yang dia baca dan dia mahir sampai akhir hayat dia tetap membaca kitab Allah. Sebab itu harimau pun takut dengan dia. Nampak? Terbukti siapa yang baca Quran, siapa yang menuntut ilmu, sungguh-sungguh angin kuat pun sampai. Kan, salah. Siapa yang menuntut ilmu sungguh-sungguh, siapa yang baca Quran, dia akan jadi lebih power daripada jin. Jin apa? Jangan main kat aku. Pegang lu, jangan tinggal lagi. Muka sendiri nak main kat. Payah. Dia nak masuk dalam ni. Dia nak bersatu. Macam Son Gohan dengan Son Goku. Ketika dia cuba nak mengalahkan, apa nama hak jahat warna hijau tu? Cell. Hampa tak baca Dragon Ball? Hampa tak tengok Dragon Ball? Hampa jangan duk kata kat aku hampa qasidah tiap-tiap hari. Baik, pandang saya kawan-kawan yang saya kasih sekalian. Tadi saya dah bagi contoh orang yang belajar ilmu, terutamanya ilmu Quran, terutamanya ilmu yang bermanfaat, dia punya kedudukan, dia boleh lawan dengan jin ifrit. Habis, tak mau dah cerita yang tu. Pegang. Sekarang ni saya nak cerita, bayangkan sahabat Nabi bertemu 2 orang. Seorang alim, seorang keluarga Rasul. Yang keturunan Nabi ni, sepupu Nabi, Ibni Abbas, pegang tangan sahabat Nabi yang alim. Dia ambil kasut, dia tolong letak kat kawan tu. Kerana hang alim, aku hormat hang. Kawan dia kata, jangan buat lagu ni kat aku. Pegang tangan dia tadi, cium tangan dia. Hang keturunan Nabi, aku sayang dekat hang. Saling mulia, memuliakan, sedangkan mereka dua-dua masuk syurga. Kita tak tahu masuk syurga ke tak, tapi cikgu kita lawan. Jangan lawan cikgu, jangan marah cikgu, jangan lawan ustaz, jangan tengkin ustaz, jangan tarik muka dengan guru. Kalau tidak kamu buat macam tu, masa depan kamu dalam keadaan yang bahaya. Saya habaq betul-betul. Saya habaq betul-betul. Ingat tu, cikgu kita betul, ada kala dia salah. Ustaz kita betul, ada kala dia salah. Tapi salah dia bukan untuk kita tarik muka, bukan untuk kita marah dia. Sebab salah kita lagi banyak, tapi dia tak pernah nak marah kita teruk macam mana kita tarik muka dekat dia. Maka untuk dah tak ada dah mana. Untuk nak bagi tahu ke hangpa, nak jadi cemerlang bukan takat baca buku. Yang baca buku mesti, yang baca Quran mesti. Itu cerita Asibul Khiyar. Tapi bukan yang tu sahaja. Dia kena ada satu lagi. Hormat guru, sayang cikgu, sayang ustaz. Doakan kepada para asatizah kamu. Kamu berjaya dunia akhirat. Minta ampun, minta maaf. Kita dah nak kena berhenti. Kita nak masuk dalam. Baik, kita ready nak mayang maghrib apa semua. Malam saya kita kuliah lain pula. Malam ni hampa kena dengar betul-betul. Tapi aku dah tak layan hampa lah.
Aku dah tak bagi motivasi kecemerlangan dah. Aku nak cakap dengan semua orang secara umum. Siapa tumpu, dia dapat. Siapa tak tumpu, dia akan lupa. Malam ni, hampa kena dengar. Malam ni, hampa kena dengar. Tapi dia tak ada macam ni. Aku dah tak ada tanya. Apa nama dia? Apa Nabi yang buat? Tak ada, tak tanya macam tu dah. Nabi apa yang cakap dengan burung Hud? Nabi Sulaiman. Nampak? Tak tanya dah macam tu. Saat lagi aku cerita. Satu. Hampa kena dengar. Ya. Baru dapat. Kalau tak dengar, hampa ketinggalan nanti. InsyaAllah. Uish, bunyi, bahaya dah. Okey. Jadi sekian sahaja, minta maaf. Marilah kita mensiapkan diri kita. Yang mana tak ada uduk, ambil uduk, kita masuk dalam i'tikaf dalam masjid. Ada kesempatan kita cerita lain. Hak mana qasidah sekali, kita buatlah macam mana bagi kita sementara tunggu waktu semayang. Janganlah hampa duduk sini, hampa kena hujan pula. Kita main kat dalam. Wallahualam, minta maaf. Cepat saja saya bagi tahu. Sagi malam kita sambung lagi insya-Allah. Hadza wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.